Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Tun Mahathir terlompat juga. Wah, ini tajuk paling menarik berkaitan dengan Tun Mahathir. Kalau biasa, orang mungkin akan mengambil tajuk habislah Mahathir, habislah anak-anaknya dan sebagainya. Tapi kali ini lain pula tajuknya. Tun Mahathir terlompat jua akhirnya. Berapa tinggi Tun Mahathir terlompat, berapa tinggi Tun Mahathir terkejut, ya bergantung kepada sejauh mana hasil, sejauh mana isu yang telah dibawakan. Hari ini akhirnya setelah anaknya Mirzan Mahathir disiasat SPRM dan diarah mengisytiharkan kekayaan dimilikinya dalam tempoh 30 hari, sebagai bapa yang penyayang, Tun Mahathir Mohamad nampaknya tidak dapat menahan sabar dalam dirinya lagi. Kali ini tanpa mengambil masa yang lama, beliau terlihatnya begitu cepat melompat untuk mempertahankan anaknya yang dalam kesusahan itu. Tidak sebagaimana ketika rakan akrabnya Tun Daim Zainuddin disiasat dan menara ilham milik keluarga bekas Menteri Keuangan itu disita. SPRM sebelum ini, beliau waktu itu hanya menyindir kerajaan agar semua tun yang juga perlu disiasat kekayaan mereka. Begitu juga dengan beberapa yang lain yang diambil tindakan oleh SPRM. Tun Mahathir sekedar mengecam dan mengeluarkan kenyataan media saja. Tetapi bila anaknya sendiri disiasat dan diarah mengisytiharkan kekayaan dimilikinya, bekas Perdana Menteri itu nyata tidak dapat menahan diri untuk segera melompat. Sebelum ini, yaitu hanya semalam, beliau menemplak SPRM yang menyasat anaknya sambil mendakwa Badan Pencegah Rasuah itu turut mengugut mahu memenjarakan anak lelaki sulungnya itu selama 5 tahun. Dengan itu, beliau mendakwa SPRM telah dipergunakan untuk melakukan kezaliman kepada musuh politik mereka yang sedang berkuasa di Putrajaya. Nampaknya, mengeluarkan kenyataan media saja masih dianggap tidak memadai dalam mendepani anaknya yang disiasat SPRM itu. Untuk itu, kali ini, Tun Mahathir akan mengadakan sidang media khas pada Isnin depan, yaitu 22 Januari 2024. Sidang media khas yang akan diadakan di Yayasan Kepimpinan Perdana Putrajaya dilaporkan khusus berkenan siasatan SPRM terhadap Mirzan. Apakah intipati sidang media khas Tun Mahathir itu nanti? Apakah ada sesuatu yang mengejutkan bakal didedahkannya sebagai serangan terhadap kerajaan khususnya Anwar Ibrahim? Yang pasti dengan mengadakan sidang media khas Isnin nanti, Tun Mahathir kini benar-benar dalam mode perang terhadap Anwar di sebalik usianya yang makin menua dan tenaga pun tidak lagi secergas dahulu. Tidak mustahil, beliau juga pastinya akan mula mengumpul semua musuh-musuh politik Anwar, tidak terkecuali blok pembangkang PN, untuk memantapkan lagi keberkesanan perang terhadap Anwar itu. Seorang rakan yang rajin memerhati gerak politik Tun Mahathir berkata, jangan terkejut jika selepas ini bekas Perdana Menteri 2 kali itu tiba-tiba mengunjungi Najib Razak di mahkamah sebagaimana dilakukannya kepada Anwar pada tahun 2016 dahulu. Kata beliau, untuk mencapai hasratnya, Tun Mahathir sanggup melakukan apa saja dan beliau sentiasa ada dalil untuk mewajarkan tindakannya. Jadi saudara-saudara sekalian, benarkah Tun Mahathir akan membuat tindakan yang di luar pemikiran manusia waras seperti kita, yang tidak terdesak? Adakah benar seperti rakan kepada Sabudin ini kata, jangan terkejut kalau tiba-tiba
Tun Mahathir akan mengunjungi Najib di mahkamah sebagaimana dilakukannya kepada Anwar pada tahun 2016 dahulu. Kata kawannya lagi, untuk mencapai hasratnya, Tun Mahathir sanggup melakukan apa saja dan beliau sentiasa ada dalil untuk mewajarkan tindakannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang paling hangat di Malaysia hari ini ialah apabila SPRM telah pun menyerbu rumah bergelar Tan Sri dan rakan rapat Tun Daim pula diserbu SPRM. Siapa individu yang diserbu ini? Ini paling panas, menimbulkan pelbagai reaksi di media sosial. Mengapa diserbu oleh SPRM? Apa yang dihidu oleh SPRM di kediaman itu? Dan yang lebih menarik lagi, siapa orang tersebut? Ia ahli perniagaan itu bergelar Tan Sri dan rakan rapat Tun Daim pula diserbu SPRM. Jadi, siapa dia? Anda mungkin mempunyai telahan, Anda mungkin mempunyai ramalan, Anda mungkin mempunyai pendapat. Sila tuliskan dalam ruangan komen agak-agak siapa orangnya. Dan pastilah ini menimbulkan kesusahan kepada Daim dan juga kepada Tun Mahathir khususnya juga. Jadi kita harapkan Tun Daim yang dilaporkan telah masuk hospital dan kita belum tahu dia sudah keluar atau belum, akan dapat menerima kenyataan ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri semalam bagi siasatan berhubung dakwaan rasuah, perolehan membekal dan mengurus flat kenderaan kerajaan Malaysia bernilai RM4.5 bilion. Punya banyak. Bayangkan hanya dengan membekal dan mengurus flat kenderaan kerajaan Malaysia bernilai 4.5 bilion. Aduh, punya banyak kan? Turut diserbu 4 syarikat termasuk salah satu daripadanya merupakan syarikat pembekal kenderaan kerajaan. Laporan media memetik Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Pengarah Siasatan Hishamuddin Hasim mengesahkan serbuan itu. Utusan Malaysia memetik sumber melaporkan lebih 100 akaun persendirian dan syarikat yang di bawah kawalannya diperoleh SPRM bagi semakan lanjut. Bagaimanapun tiada pembekuan akaun dibuat. Sejak tahun 1993, sebuah syarikat tunggal iaitu Spanco Sdn Bhd memegang konsesi untuk membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan. Namun apabila kontrak tamat pada tahun 2019, selepas itu, tender terbuka dilancarkan untuk penganugerahan kontrak seterusnya. Berjaya Group dan Nazar Sdn Bhd membentuk konsesi dan menggondol kontrak itu melalui surat hasrat LOI pada tahun itu. Bagaimanapun, LOI itu ditamatkan pada tahun 2020 dan tender dianugerahkan kepada Spanco. Pada Julai tahun lepas, pengasas Berjaya, Vincent Tan, memfailkan saman terhadap Kementerian Kewangan dan Spanco berhubung LOI yang ditamatkan. Tan juga mendakwa kontrak tersebut dianugerahkan kepada Spanco walaupun harga yang ditawarkan syarikat itu lebih tinggi. Dakwaan Tan mendorong gesaan agar SPRM melakukan siasatan. Bagaimanapun tiada perkembangan mengenai siasatan itu sehinggalah serbuan dilakukan semalam. SPRM baru-baru ini turut menyiasat bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya serta Mirzan Mahathir, anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Jutawan yang kediamannya diserbu agensi anti rasuah itu semalam dilaporkan ialah rakan rapat Daim. Dipetik daripada sabudin.com daripada sumber Malaysia Kini. Saudara-saudara sekalian, apakah kesudahan kepada serbuan-serbuan ini? Adakah
akan timbul lagi berita-berita yang lebih hangat daripada luar biasa. Lebih hangat dan luar biasa akan kita ketahui selepas ini. Dan ya, kembali semula kepada persoalan asal tadi, kediaman ahli parlimen bergelar Tan Sri dan Daim dan rakan rapat Tun Daim pula diserbu SPRM. Siapa dia? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.